Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Abdul Ghani al-Maqdisi wa hifadhuhu 'ala al-awqati wa tanzimuha. Berikut adalah cerita dari Al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi, bagaimana beliau itu menjaga waktu beliau dan bagaimana beliau mengatur waktu beliau agar waktu beliau tidak hilang sia-sia. Jadi memang ulama-ulama terdahulu sangat memperhatikan akan waktu mereka. Jadi waktu adalah hal yang sangat berharga bagi mereka, sehingga mereka tidak ingin menyia-nyiakan waktunya. Waktu mereka semua digunakan untuk hal yang bermanfaat. Dan di sini adalah bagian dari cerita Al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi dan bagaimana beliau itu menjaga waktu beliau dan bagaimana beliau mengatur waktunya sehingga beliau menjadi seorang alim, al-allama dan seterusnya. Qala wa jaa fi tadhkiratil huffaz. Dan cerita beliau itu dinukil dalam kitab Tadhkiratul Huffaz fi tarjamatil Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi, ketika menulis riwayat hidup Al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi al-mauludi sanata 541, di mana beliau itu lahir pada tahun 541 Hijriah, wal mutawaffa sanata 600 rahimahullahu ta'ala, dan beliau itu wafat pada tahun 600 Hijriah. Semoga beliau mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umur beliau itu sungguh sangat muda, lahir 541 dan wafat tahun 600 Hijriah. 39 tahun beliau itu hidup. Tapi walaupun dengan umur yang sangat singkat itu, beliau menjadi orang alim, al-allama, seorang muhaddis, seorang faqih. Bagaimana riwayat hidup beliau sehingga beliau menjadi orang yang luar biasa. Qala al-musannifu, beliau adalah al-imam al-muhaddisul Islam. Ini merupakan riwayat yang dinukil dalam kitab Tadhkiratul Huffaz. Al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi merupakan seorang imam. Berarti kalau imam itu yang memimpin. Muhaddisul Islam. Beliau adalah orang yang meriwayatkan hadis untuk semua orang-orang Islam, dijuluki dengan Muhaddisul Islam. Nama beliau sendiri adalah Taqiyuddin. Nama kunyahnya Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi al-Jamma'ili thumma Dimashqi as-Salihi al-Hambali sahibut tasanif. Beliau adalah orang yang mempunyai karangan-karangan yang banyak. Kataban Abi Tahir as-Salafi al-Fajuz'in. Beliau pernah menulis sampai 10 juz, sampai 1000 juz menulis 1000 juz. Wa kataba ma la yusafu kathratan. Kataba ma la yusafu kathratan. Juga beliau menulis karangan-karangan yang sungguh sangat banyak. Dari saking banyaknya sampai tidak bisa disifati. Wa mazala yansakh. Dan beliau itu terus menyalin kitab-kitab yang ada. Wa yusannifu, dan juga beliau itu mengarang kitab hadis
Di samping itu beliau juga aktif dalam meriwayatkan hadis sehingga dijuluki muhaddis. Dan tidak lupa sisi lainnya yaitu ubudiyah beliau pada Allah Subhanahu wa taala, wa ya'budullah, juga beliau itu beribadah dengan maksimal pada Allah Subhanahu wa taala hatta atahul yaqin, sampai beliau itu wafat. Itulah yang dilakukan oleh beliau. Qala Dhiya al-Maqdisi tilmidhu, ada seorang murid dari beliau sendiri namanya Dhiya al-Maqdisi, murid dari Al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi. Apa kata muridnya? Wa kana la yudayyi'u syai'an min zamanihi. Ini yang perlu kita tiru. Beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktu sedikit pun yang ia miliki. Buktinya, kata beliau, kana yusallil fajrah. Dia ketika sholat subuh, setelah sholat subuh, apa yang dilakukan beliau? Wa yulaqinul Qur'an, dia mengajar Al-Qur'an pada murid-muridnya. Wa rubbama laqqanal hadis, barangkali setelah itu beliau itu mentalkin hadis, meriwayatkan hadis. Setelah itu, apakah beliau itu istirahat? Tidak. Tsumma yaqumu fayatawaddau. Setelah itu beliau itu bertindak dan mengambil wudu. Wa yusalli 300 raq'atin bil fatihati wal muawwizataini ila qubailidz zuhr. Masya Allah, ini mungkin sulit dilakukan oleh orang-orang yang mungkin lemah dalam beribadah. Setelah beliau melakukan itu semua, mentalkin hadis, beliau itu mengambil wudu lalu melaksanakan sholat sebanyak 300 rakaat. Bayangkan 300 rakaat. Setiap rakaat beliau membaca Al-Fatihah dan Muawwidzatain. Beliau melakukan itu sampai sebelum zuhur. Anggap saja dari pukul 8 sampai pukul 11. Anggap saja seperti itu beliau melaksanakan sholat. Ini adalah ibadah beliau. Sebelum zuhur baru tidur beliau. Fayanamu naumatan fayusalli zuhra. Sebelum zuhur beliau itu tidur. Ini yang dimaksud dengan tidur qailulah, tidur sebentar. Sebagian ulama mengatakan ya maksimalnya 40 menit lah. Setelah beliau tidur, beliau langsung melaksanakan sholat zuhur. Setelah zuhur apa yang dilakukan beliau? Wa yashtaghilu bit tasmi'i awin naskhi ilal maghrib. Setelah selesai melaksanakan sholat zuhur, beliau itu tasmi'. Nah, tasmi' itu artinya mendengarkan hafalannya pada orang lain, ya, memperdengarkan hafalan pada orang lain, atau bisa saja menerima setoran dari muridnya, setoran hafalan. Atau kalau tidak melakukan itu, beliau itu menyalin kitab, menulis kitab, dan beliau lakukan itu sampai maghrib. Ya mungkin sampai asar, sholat asar langsung dilanjut lagi. Fayuftiru in kana shaiman. Setelah tiba waktu sholat maghrib, beliau langsung berbuka puasa apabila beliau dalam keadaan puasa. Wa yusallil isya, diteruskan dengan sholat isya'nya. Setelah sholat isya, thumma yanamu ila nisfil laili au ba'dah. Kemudian beliau itu tidur sampai separuh malam, anggap jam 12 dini hari atau setelahnya, atau jam 1. Ketika jam 1 atau ketika jam 12 malam, apa yang dilakukan beliau? Tsumma yatawaddau. Beliau itu ngambil wudu dan melaksanakan sholat. Sampai kapan?
Tsumma yatawadda'u wa yusalli ila qaribil fajri. Beliau itu wudhu salat sampai hampir waktu salat subuh. Kata beliau, wa rubbama tawadda'a sab'a marratin aw aksar, barangkali beliau mengambil wudhu sebelum subuh itu sampai 7 kali atau bahkan lebih. Tujuannya apa? Nah, kata beliau, kata Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, tatibu li as-salatu ma damat a'dha'i ratbah. Saya itu merasakan kenyamanan, kehusyuan dalam salat saya selama anggota tubuh saya itu dalam keadaan basah. Ngambil wudhu, sholat. Seperti itu beliau lakukan sampai 7 atau bahkan lebih. 7 kali atau bahkan lebih. Nah, sebelum subuh, ini masih belum tiba waktu sholat subuh, beliau itu sumayana munaumatan yasiratan qabla al-fajr. Beliau itu tidur sebentar sebelum subuh. Ya, kemudian beliau sholat subuh ila akhirih, sampai pekerjaan yang tadi disebutkan. Itu pekerjaan beliau, sehingga beliau menjadi seorang alim, allama, muhaddis, imam. Kalau kita yang kerjaannya yang nggak jelas-jelas, ya, nggak jelas-jelas, mungkin kalau ada orang yang akan menulis riwayat hidup kita, kalau memang ada, ya wallahu a'lam, gimana mereka akan menulis riwayat hidup kita sedangkan riwayat hidup kita gak jelas. Ya, wabadul maurib, setelah maurib buka WA Allah, setelah Isya buka TikTok Allah, fayanamu ala TikTok. Kemudian beliau tidur dalam keadaan TikToknya ya masih nyala Allah. Wala yastayqidu hatta subuh, dan dia tidak bangun tidur kecuali sampai subuh, au ba'da subuh, atau bahkan sampai lewat waktu salat subuh Allah. Wa hadza da'bu, dan ini merupakan kebiasaan beliau seperti itu. Habis salat subuh baca Quran, ngajar Quran, bahkan ngajar hadis. Setelah ngajar hadis itu beliau ambil wudhu, sholat 300 rakaat sampai sebelum zuhur, kemudian tidur sebentar, sholat zuhur. Setelah sholat zuhur ngajar atau menyalin kitab, mengarang kitab sampai maghrib. Habis itu sholat isya. Setelah sholat isya baru tidur sampai jam 12 atau pertengahan malam. Seperti itu tiap hari yang dilakukan beliau. Intah, sudah selesai apa yang dinukil oleh muridnya sendiri Al-Maqdisi. Lalu apa hasilnya dari perjuangan seperti ini? Wa taraka minal kutubil lati allafaha ma yazidu ala 40 kitaban. Beliau itu meninggalkan beberapa kitab yang beliau karang, lebih dari 40 kitab. Ya maklum, pekerjaannya setiap hari seperti itu. Dalam 40 kitab tadi, fihan nafaisul ghawali, ada faedah-faedah penting, faedah-faedah yang sangat mahal. Unzurha fi tarjamatihil wasi' al-hafilah. Hendaklah kamu membaca riwayat hidup beliau yang sangat luas pembahasannya. Kalian bisa temukan riwayat hidup beliau dalam kitab Zailu Tabaqatil Hanabilah, karangan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali.